Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang sedang menonton ataupun yang akan menonton video ni selepas habis live ni. Okay, nama saya Syahri. Saya merupakan salah seorang kaki tangan di Pusat Belia Antarabangsa. Okay, pada petang ini saya nak menunjukkan salah satu kawasan yang mana kita buat aktiviti pertanian, yang mana sekarang ni kita berada di kawasan pertanian bandar Pusat Belia Antarabangsa. Dan sekarang ni kalau anda semua boleh lihat, di sebelah kiri saya kita menanam tanaman jagung, yang mana tanaman jagung kita ni sedang berusia lebih kurang 30 hingga 35 hari lah. Kita menggunakan benih jagung manis ya, usianya 30 hingga 35 hari. Dan kalau boleh lihat di sebelah kanan saya pula, ini merupakan ulam raja. Okey, jom kita tengok lagi apa yang ada di kawasan ni. Kalau anda boleh lihat di kawasan kiri dan kanan saya, ini merupakan tanaman terung, yang mana kita menanam terung jenis mini. Terung mini orang panggil, ataupun lebih saintifiknya kita panggil Little Nyonya, yang mana tanaman terung ni saiz dia tak terlampau panjang, lebih kurang sejengkal ataupun sejengkal setengah. Sekarang ni pokok terung mini kita sudah berusia 45 hari, yang mana kita boleh lihat ada pokok yang sudah mula mengeluarkan hasil. Kalau anda boleh lihat sini, jom. Ni, kalau anda boleh lihat semua, ini merupakan antara buah-buah pemula ataupun buah-buah yang terawal yang boleh dihasilkan ataupun yang telah dihasilkan oleh pokok terung mini kita lah. Lebih kurang sekarang ni kita tanam terung mini kita dekat kawasan ni lebih kurang 20 hingga 30 pokok lah. Okey, jom. Sekarang kita akan gerak ke sana. Okey, kalau anda boleh lihat ni, kita tanam pokok pria kita. Kalau anda boleh lihat, pokok pria kita telah mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina lah. Nanti kita akan tunjukkan cara manual ataupun kita panggil manual bantuan, macam mana cara kita nak kahwinkan bunga jantan dan bunga betina. Kalau anda boleh lihat, sekarang ni kita dah boleh lihat lah, pokok pria kita dah mengeluarkan buah yang pertama, buah-buah terawal pokok pria kita. Kalau boleh lihat lah, ini adalah pokok pria yang menjala, yang kita telah buat satu binaan untuk pokok pria ni mudah menjala. Jom kita tunjuk lagi. Ini adalah pokok tanaman tebu kita. Kita cuba juga tanam pokok tanaman tebu kita dekat sini. Jom. Okey. Sekarang ni kalau anda semua kat luar sana lihat, ini merupakan satu kawasan plot yang mana kita buat tanaman-tanaman sayuran seperti sayuran sawi, seperti daun sup, bayam Brazil, dan juga kita juga membuat tanaman kobis bulat lah. Ni kalau anda semua boleh lihat, sekarang ni beberapa orang kaki tangan IYC yang sedang menuai hasil sebelum mereka pulang ke rumah. Ini adalah salah satu aktiviti yang kita buat pada setiap petang. Bukan kata selalu lah, tapi bila sampai waktunya untuk kita menuai tanaman sayuran kita, beberapa orang kaki tangan IYC akan sama-sama membantu untuk menuai hasil tanaman kita lah. Okay, sekarang ni waktu yang sesuai jenis sayuran yang boleh dituai adalah sawi. Jom kita tengok sayuran sawi kita. Okay. Sekarang ni kita boleh lihat, ini adalah Puan Sanawiyah, kita ada Puan Norjiana dan juga Encik Kalai yang sedang berusaha untuk menghabiskan hasil tuaian pokok sawi kita lah. Pokok sawi ni kalau anda semua nak tahu, tempoh matang dia adalah 28 hingga 30 hari. Okey, Puan Sanawiyah, saya nak tanya sikit, apa perasaan dan juga apakah sebenarnya faedah bila kita membuat pertanian di bandar ni sebenarnya? Sangat seronok. Sebab bukan apa, selain daripada aktiviti staff ni, sayur-sayur ni dia bebas racun, sebab dia ditanam secara organik. Lagi satu yang bagusnya untuk staff, tak payah rushing nak pergi kedai. So ambil je, baru dah boleh masak, menjimatkan masa dan tenaga. Jimat juga duit poket. Itu je. Bukan setakat kita dapat membantu, apa kata orang tu, ekonomi kaki tangan IYC sendiri, tapi kita juga dapat membantu ekonomi di kalangan keluarga kaki tangan IYC itu sendirilah. Kita nak tanya dengan Puan Norjiana pula lah. Tadi kita dah tanya dengan Puan Sanawiyah, kita nak tanya dengan Puan Norjiana. Mungkin kita perlu jaga penjarakan, kita perlu jaga SOP. Sekejap ya.
Okey, Puan Nordiana, okey. Apa pendapat ataupun pandangan Puan Nordiana bila kita mampu menanam jenis sayuran yang di tempat kerja kita ni? Apakah faedahnya? Apakah sebenarnya yang boleh kita perolehi lah daripada aktiviti kita, pertanian kita ni sebenarnya? Okey, faedah yang kita dapat adalah ilmu tanaman bandam untuk tanah yang terhad. Benda yang simple lah. Okey. Lepas tu selain daripada tu kita dapat mengeluarkan peluh. Itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Nordiana. Jawapan yang cukup ringkas tapi padat. Okey, kita ada seorang lagi. Sahabat kita, sahabat jejaka idaman kita, Encik Kalai. Encik Kalai ni merupakan kaki tangan daripada bahagian program. Kita dapat sari yang fresh. Oh, itu dia. Okey, Encik Kalai. Rasanya dengan aktiviti ini sebenarnya dapat membantu tak Cik Kalai dari segi mengurangkan kos harido ataupun kita sebenarnya dapat menjaga daripada segi keselamatan makanan sebab kita buat benda ni tanpa menggunakan racun. Macam mana pendapat Cik Kalai? Ya, betul. Actually aktiviti pertanian yang kita buat kat sini actually memang bagus lah. Sebab lagi satu untuk staff kita ni dalam waktu bekerja. So sambil tu dalam waktu petang ni kita turun padang, kita turun ke sini ke kawasan lapang pertanian kita ni untuk buat sesi penuaian sayur. So kira untuk tolong staff kita jugalah. Kira sayur-sayur ni nanti kaki tangan kita boleh bawa balik rumah lah. Ya, betul. Untuk digunakan untuk masak nanti ke. So sayur kat sini memang organik Yeah. tanpa racun kita buat kat sini. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Kalai. Terima kasih kepada Puan Sanawiyah dan juga Puan Nordiana kerana sudi berkongsi pendapat dan juga idea berkenaan dengan pertanian bandar yang telah dijalankan setelah sekian lama di pusat belia antarabangsa. Jadi insya-Allah mungkin minggu hadapan kita akan berjumpa lagi dan kita akan kongsikan kawasan-kawasan lain yang sesuai, yang mana kita boleh kongsikan kepada anda di luar sana apa lagi tanaman yang ada di pusat belia antarabangsa. Jadi teruskan menonton ataupun teruskan mengikuti Facebook Pusat Belia Antarabangsa dan juga Twitter dan juga YouTube. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Okay guys, jumpa lagi untuk segmen Pertanian Bandar Pusat Belia Antarabangsa.